Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Ambassador Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri berkenan berangkat menghadiri Majlis Malam Gala Amal Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam 2022. Expo Produk Tempatan Platform bagi para pengusaha mengembang majukan rangkaian perniagaan. Yang teramat mulia, Paduka Seri Pengira Anak Puteri Hajah Masnah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Ambassador Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat menghadiri Majlis Malam Gala Amal Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam 2022. Majlis berlangsung semalam di Tarinda di Seni, Bandar Seri Begawan. Dalam sembah alu-aluan Dayang Nurul Huda binti Awang Haji Mohin, Ketua Pentadbiran Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam, antara lain menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keprihatinan dan pemedulian yang teramat mulia yang tidak putus-putus dari tahun 2006. Mula digunakan pada hari Khamis 4 November. Malam Gala Amal Pusat Ehsan bertujuan mengumpul dana bagi perbelanjaan pusat berkenaan di samping untuk menunjukkan kepada orang ramai mengenai bakat dan keupayaan para pelajar berkenaan. Pusat Ehsan merupakan sebuah badan amal bukan kerajaan yang menyediakan pembelajaran khas serta latihan yang bermutu dan perkhidmatan pemulihan anggota kepada insan-insan istimewa di negara ini. Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang mempunyai kadar jangkitan HIV yang rendah. Walau bagaimanapun, dalam masa beberapa tahun kebelakangan ini, kadar kes meningkat melebihi kadar tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh peningkatan kesedaran orang ramai mengenai jangkitan HIV dan pengesanannya dengan lebih ramai individu yang berisiko tampil menjalani ujian dan mendapatkan makluman mengenai kaedah-kaedah pencegahan. Dalam perutusan sempena sambutan Hari AIDS Sedunia, Menteri Kesihatan menegaskan Kementerian Kesihatan sangat komited dan akan terus berusaha memastikan mereka yang berisiko tinggi dan yang terjejas oleh HIV akan mendapat perkhidmatan yang berkualiti dan saksama tanpa stigma dan ketidaksamaan. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Ishan bin Haji Jaafar seterusnya menjelaskan kes pertama HIV yang dilaporkan adalah pada tahun 1986. Setakat Disember 2021, 374 kes dilaporkan dan 74 kes daripadanya telah meninggal dunia. Sejak epidemik AIDS mula mendapat perhatian global pada tahun 1981, jangkitan HIV masih kekal mengancam kesihatan awam dan menjejaskan kehidupan berjuta-juta orang di seluruh dunia. Sambutan tahun ini bertemakan Samakan atau Equalize yang merupakan seruan untuk berusaha melaksanakan tindakan-tindakan praktikal bagi menangani ketidaksamaan yang menjadi penghalang dalam usaha menamatkan epidemik AIDS. Untuk mencapai sasaran tema tahun ini, beberapa tindakan dilaksanakan sebagai satu komuniti yang bersatu menentang epidemik tersebut. Ini antaranya termasuk meningkatkan pemberian perkhidmatan, kualiti dan kesesuaian rawatan, ujian dan pencegahan HIV untuk semua, melaksanakan pembaharuan dasar dan amalan bagi menangani stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh orang yang hidup dengan HIV dan mengongsikan teknologi HIV yang baharu untuk meningkatkan akses yang sama rata kepada semua. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menjejaskan serta melemahkan sistem ketahanan badan seseorang dan boleh mengakibatkan seseorang itu mudah dijangkiti penyakit lain seperti kanser.
Peringkat terakhir jangkitan HIV berlaku apabila sistem ketahanan badan menjadi lemah sehingga seseorang itu boleh mendapat beberapa jenis jangkitan dan menghidap beberapa masalah kesihatan yang boleh membahayakan nyawa. Menurut konsultan penyakit berjangkit, peringkat tersebut dikenali sebagai Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Ia boleh dielakkan jika jangkitan HIV dapat dikesan dan dirawat pada peringkat awal. Dr. Rodeng Haja Ros Mona Lisa binti Haji Awang Asli berkata, ujian dan rawatan HIV dapat diakses dengan orang ramai boleh mendapatkan ujian di pusat kesihatan terdekat. Sekiranya mereka didapati positif HIV, mereka akan dirujuk ke unit penyakit berjangkit. But so far, we haven't found, it hasn't been found there's a cure, but available medications now are actually to control the infection. And continuous studies are being conducted to find, more effective with less toxic medications, trying to find with less combination of treatment. So yes, studies are continuously being conducted to find the best effective treatment, and actually, trying to find cure for this infection. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Darussalam Enterprise Dare menganjurkan Expo Produk Tempatan 2022 sempena Brunei Disember Festival ke-6. Expo selama 4 hari itu menyediakan platform bagi pengusaha-pengusaha tempatan mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk mereka. Majlis pelancarannya berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex, Jerudong. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Terdahulu, Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi bersama Expo. Dalam ucapannya, antara lain menjelaskan, Expo Produk Tempatan 2022 memberi peluang kepada para pengusaha tempatan untuk mengembang majukan rangkaian perniagaan melalui taklimat dan seminar keusahawanan serta aktiviti-aktiviti networking dan business matching. Majlis diselajurkan dengan perasmian penaiktarafan aplikasi mudah alih pengguna bijak. Lebih 200 peserta mengambil bahagian dalam expo tersebut, terdiri daripada pengusaha-pengusaha dan syarikat-syarikat tempatan serta majlis-majlis perundingan kampung. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 4 Disember ini dari pukul 9 pagi sehingga 9 malam. Bantuan sosial dan usaha pembasmian kemiskinan penting dalam membantu masyarakat menghadapi kesan sosioekonomi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Tindang balas dasar yang menyeluruh dan selaras dalam bidang-bidang seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan bantuan perumahan dapat membantu penduduk yang paling terdedah dan golongan yang memerlukan dalam mengatasi kesan pandemik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa sesi mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Pertubuhan Kerjasama Islam KOMCEK ke-38 turut menekankan bantuan sosial dan usaha pembasmian kemiskinan adalah penting dalam membantu masyarakat menghadapi kesan sosioekonomi dan dalam memastikan tiada golongan yang tertinggal. Mesyuarat berlangsung selama 2 hari bermula 28 sehingga 29 November 2022 di Istanbul, Republik Turki.
Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut mengongsikan usaha negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan sistem perlindungan sosial melalui National Plan of Action on Poverty Eradication dan pendigitalan sistem kebajikan negara dengan tema penyediaan bantuan sosial dan pemerkasaan sosioekonomi yang berkesan dalam pandemik COVID-19. Mesyuarat dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye. Mesyuarat membincangkan usaha ke arah pembasmian kemiskinan di negara-negara ahli dan negara-negara pemerhati Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan cabaran dalam menyalurkan bantuan sosial pasca pandemik serta pilihan dasar yang dapat membantu menangani cabaran-cabaran tersebut. Perbincangan juga telah memberi tumpuan kepada kemajuan dalam pelaksanaan strategi Komcek dan program tindakan OIC 2025. Terdahulu, diadakan mesyuarat pegawai-pegawai kanan yang dihadiri oleh Dr. Hajameh Faiza binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kepentingan Program Perkembangan Eksekutif EDP dalam peranannya menjadi satu landasan ke arah perkembangan para pegawai kanan. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan semasa majlis penutupan program berkenaan pagi tadi. 30 peserta kursus menerima sijil masing-masing pada majlis ini. Peserta kursus terdiri daripada pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan serta peserta dari luar negara. Program yang berlangsung selama 3 bulan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan latihan kepada para pegawai kanan mengenai perspektif dan rangka-rangka konsep dalam bidang dasar awam dan pengurusan. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Laman sesawang Politeknik Brunei kini berwajah baharu. Perasmiannya berlangsung petang tadi semasa majlis sambutan ulang tahun Politeknik Brunei ke-10. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Haja Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Jisani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. Juga diadakan penyampaian beberapa anugerah termasuk penghargaan 10 tahun perkhidmatan, anugerah cemerlang akademik, kepimpinan dan pengurusan. Sempena istiadat perkahwinan diraja yang akan berlangsung pada bulan Januari 2023, Radio Television Brunei mengadakan peraduan mencipta dan menerbitkan lagu perkahwinan diraja. Peraduan dibuka sehingga 19 Disember 2022. Peraduan dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara ini yang berumur 18 tahun ke atas. Borang dan syarat penyertaan boleh diperoleh di laman sesawang www.rtb.gov.bn. Penyertaan akan ditutup pada hari Isnin 19 Disember 2022 pukul 2 petang. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, email kepada rtbradio.program@gmail.com. Rombongan Kedutaan Thailand di negara Brunei Darussalam pagi tadi membuat lawatan kerja dan menyerahkan sumbangan kepada Pusat Perkembangan Kanak-Kanak. Lawatan dan penyerahan sumbangan adalah bersempena ulang tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, Raja Thailand dan sambutan Hari Bapa Negara Thailand. Majlis diadakan di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Kampung Kiarong. Menyerahkan sumbangan, Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Terdahulu, Puan Yang Terutama menyaksikan aktiviti kanak-kanak di taman permainan di pusat tersebut. Puan Yang Terutama diberikan penerangan mengenai fungsi utama Pusat Perkembangan Kanak-Kanak yang disampaikan oleh Dr. Hajah Mawarni binti Haji Abdul Hamid, Konsultan Pediatrik Pusat Perkembangan Kanak-Kanak. Sumbangan berupa alat permainan dan buku-bukuan.
Sejak ia ditubuhkan pada tahun 1998, hampir 11,000 kanak-kanak didaftarkan di pusat tersebut. Bazar Buku 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP merupakan salah satu inisiatif dan komitmen DBP dalam mendaya upayakan program membaca dan literasi makluman di samping menjayakan pengisian kegiatan bagi Brunei December Festival kali ke-6. Pagi tadi diadakan Majlis Perasmian Bazar Buku 2022 di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengarah Haji Muhammad Hasnan bin Pengarah Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan pelancaran 9 buah buku terbaharu terbitan DBP. Bazar Buku 2022 diadakan sempena sambutan Bulan Bahasa dengan konsep kembara atau menjengah keluar daerah, iaitu menyapa komuniti dengan mengangkat tema Kembara Buku Santuni Masyarakat. Pelbagai aktiviti disediakan. Bazar yang diadakan selama 5 hari itu dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang, kecuali hari Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 4.30 petang. Setiap pengolahan dan keratan lagu tradisi kanak-kanak Brunei sudah pasti memberikan impak yang besar kepada kehidupan masyarakat, khususnya golongan kanak-kanak. Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan perkara tersebut semasa Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei, Nyanyian Kanak-Kanak Tradisi Brunei, pertandingan sketsa. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Menurut Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, lagu tradisi kanak-kanak perlu dilestarikan dan dipertahankan kerana ia merupakan sebuah khazanah yang bernilai. Sebanyak 5 kumpulan terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi menyertai pertandingan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka itu. Kumpulan Eka Sukma dari Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Ajar Saleha muncul juara pertandingan dengan membawakan sketsa bertajuk Saloi Oh Saloi. Juga hadir Dr. Siti Nurul Khalbi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perkemahan Belia Bersatu yang telah berlangsung selama 4 hari melabuhkan tirainya petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Program tersebut merupakan kerjasama antara Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Persatuan Bekas Peserta Program Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun Bersatu. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perkemahan ini dihasran dapat memberikan hasil yang positif bagi para peserta dan membuka potensi mereka untuk merasai sendiri menjadi seorang pemimpin bertanggungjawab, berkeyakinan dan bersatu padu. Saya mempelajari pelbagai, contohnya saya mempelajari cara leadership, bertanggungjawab, disiplin dan banyak lagi. Status harian normal baharu COVID-19, 1 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dengan 1 kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 604 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%.
Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Pusat Standard Kebangsaan PSK, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan mengadakan program sosialisasi sesi kedua bagi Piawaian Brunei Darussalam PBD 32-2017 iaitu Tourism Services Standard Public Toilet. Acara berlangsung kemarin di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, daerah Tutong. Hadir Dayang Emilia Watika binti Abdullah Jeming, pemangku Timbalan Pengarah Pelancongan, dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, objektif utama sesi adalah sebagai usaha menyediakan garis panduan asas dalam memastikan kebersihan tandas awam berdasarkan piawaian dari ASEAN Public Toilet Standard. 63 peserta dari pelbagai sektor kerajaan dan swasta menyertai acara ini. Bagi meningkatkan rasa cinta terhadap sejarah bangsa dan negara, pagi tadi diadakan aktiviti kuis interaktif sejarah Brunei. Seramai 30 peserta terdiri daripada kanak-kanak dan remaja menyertai aktiviti tersebut. Aktiviti kuis interaktif sejarah Brunei merupakan salah satu inisiatif Pusat Sejarah Brunei dalam menyalur dan memberikan maklumat mengenai buku cerita bergambar sejarah Brunei. Aktiviti dihasrat dapat memupuk minat masyarakat dan kanak-kanak untuk mempelajari serta menghayati sejarah tanah air dan dapat membangkitkan perasaan untuk menghargai budaya dan warisan negara. Acara juga bersempena Brunei December Festival dan cuti persekolahan. Seorang lelaki penduduk tetap berumur 71 tahun ditahan semasa serbuan oleh keanggotaan detektif Ibu Pejabat Daerah Polis Blain Pasukan Polis Diraja Brunei. Serbuan dijalankan kemarin di sebuah kediaman kawasan Jalan Pandan 6, Kuala Blain kerana dipercayai menjalankan aktiviti perjudian iaitu mengutip nombor 4 digit. Turut dirampas semasa serbuan ialah bahan-bahan bukti yang dipercayai digunakan bagi perjudian tersebut seperti sejumlah wang tunai, beberapa keping kertas bertulis nombor 4 digit beserta satu telefon bimbit. Suspek dan barang-barang bukti dibawa ke Ibu Pejabat Daerah Polis Blain bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 4, kesalahan melibatkan pengendalian loteri, Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. 3 buah syarikat dikeluarkan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong setelah didapati melonggokkan sampah di tempat awam. Syarka Minimart, Al Reject Sdn Bhd dan Cap Udang Mariam Enterprise masing-masing dikenakan kompaun RM200 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 dan dikehendaki untuk menjelaskannya dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut, maka syarikat-syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak lebih RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak lebih RM30,000 dihukum penjara bagi satu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Seorang pekerja dan sebuah syarikat dikenakan denda kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong kerana didapati melonggokkan sampah di tempat awam. Pekerja Pioneer Company dikenakan kompaun sebanyak RM100, manakala Bradwell Optics dikenakan kompaun RM200 dan dikendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut, maka individu tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak lebih RM3,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua dan atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang RM3,000 dan tidak lebih RM9,000 dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Manakala badan-badan korporat yang gagal membayar denda tersebut, maka syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak lebih RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak lebih RM30,000
dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI mengeluarkan kompaun atas kesalahan di bawah Peraturan 12 Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Lily Faisal Restaurant and Catering Services dikenakan kompaun RM1,000 kerana kesalahan memaparkan 2 papan tanda perniagaan tanpa kebenaran di Jerudong Shopping Complex dan Kompleks Abdul Razak Gadong. Syarikat berkenaan diberi tempoh 14 hari untuk menjelaskan kompaun. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan kebenaran terlebih dahulu bagi mana-mana pemasangan papan tanda perniagaan atau papan-papan iklan di luar kawasan premis perniagaan dengan melantik syarikat pengiklanan yang mempunyai pendaftaran yang sah. Maklumat lanjut layari www.abci.gov.bn.